kenal Tuhan, kenal Allah, dia mesti kaya. Itu kaya yang sebenarnya. Kaya yang sebenar, asal utama dekat hati. Arif, macam mana tahu dosa, tanda dosa kita diampunkan? Arif, kita sentiasa beristighfar, bertaubat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia sentiasa nak ampunkan kita. Soalnya berapa kali kita minta ampun. Nabi Muhammad SAW yang kita sayangi, satu hari minta ampun sampai 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali setiap hari istighfar, minta ampun. InsyaAllah Allah kabul. Lepas tu apa jadi Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih? Dia pun duduk dekat Imam Ahmad. Masya Allah, hati Ustaz, I have been married for a long time, give of children. Masih doa hati Allah beri anak, soleh-solehah. Allah beri anak soleh, anak solehah. Allah kabulkan, Allah beri insyaAllah. Dia beri sebab dia sayang, dia tahan pun sebab dia sayang. Maka bila Imam Ahmad duduk kat rumah orang tukang roti tadi, masa dia duduk kat kedai roti tu, dia dengar orang tadi yang buat roti tadi asyik istighfar. Dia astaghfirullah wa atubu ilaih, kata tukang buat roti tu. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia kata astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Apa dia kata? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tengok kamu pada tadi istighfar. Apa kamu dapat daripada istighfar ni? Apa yang buat kamu rasa istiqamah nak istighfar? Maka apa jadi kat Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih? Maka kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, kamu asyik zikir astaghfirullah wa atubu ilaih. Orang yang baik tolong Imam Ahmad bagi roti. Dia kata, apa kamu dapat daripada istighfar ni? Kata lelaki tadi, tuan, semua apa saya minta pada Allah, semua Allah kabulkan. Allah Akbar. Orang kaya, tengok dia, walaupun tak kenal Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia bagi tumpang ke rumah dia. Bagi tumpang ke rumah. Bagi tinggal ke rumah, bagi tumpang ke rumah. Lepas bagi tumpang, dia pula sentiasa beristighfar pada Allah. Masjid halau dia. Pada tangga masjid, Imam Ahmad, mazhab ulama besar, tentu kira macam kira mufti, dia berkena halau pada masjid, tidur kat tangga pun kena halau juga. Bukan dalam masjid, tangga pun tak boleh tidur. Lepas tu tuan-puan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu beristighfar, semua benda yang kamu nak. Dia kata, wahai Imam Ahmad, wahai, dia kata, tuan, semua apa saya nak, semua saya dapat. Satu je saya belum dapat lagi. Apa tuan nak? Saya satu je belum dapat lagi. Apa yang tuan nak? Saya nak dekat dengan, saya nak jumpa Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih. Dia kata apa? Saya nak jumpa Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih. Kata Imam Ahmad, terus kata apa, tuan? Sebab kata Imam Ibnu Hanbal, dia terus terkejut. Kata daripada lelaki tadi, tuan, saya lah Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih. Lelaki tadi terus menangis gembira kerana istighfar. Dia kata, saya gembira tuan dah duduk kat rumah saya bagi makan roti. Maafkan saya tak kenal tuan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tapi dia telah layan Imam Ahmad Ibnu Hanbal walaupun dia tak kenal. Kalau tahu alim ulama, mungkin semua akan sambut Imam Ahmad datang kat tempat tu jauh, tiba-tiba nak pergi. Kata Imam Ibnu Hanbal, saya pun heran. Saya dah berumur begini, dah tua, tiba-tiba saya rasa teringin nak datang sini tanpa siapa-siapa. Saya datang sendiri nak iktikaf kat masjid ni. Rupa-rupanya kerana istighfar kamu. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, kerana istighfar kamu, saya datang ke sini. Itu tuan-puan, kita minta ampun pada Allah. Bila kita minta ampun pada Allah, rezeki yang hilang pada hidup ni, Allah kembalikan rezeki. Kalau rumah tangga kita bermasalah, kita istighfar, nanti Allah akan dekatkan hati pasangan suami isteri tu. Bila kita istighfar, hubungan hati suami isteri tu akan jadi rapat, jadi dekat bila kita istighfar. Bila kita istighfar, kita akan jadi dekat pada Allah SWT. Kadang-kadang masalah rumah tangga suami isteri, mereka bergaduh, dan mereka pun satu yang isteri kata suami salah, suami kata isteri salah, saling salah menyalahi satu sama lain. Tapi bila kita istighfar, rupanya Allah buat hati kita jadi dekat. Sebab tu belajar astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebagai seorang suami, istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi kita tengok isteri, ya Allah, kesian isteri saya, ya Allah, rahmatilah isteri saya, saya sayang dia, Allah, penat ya Allah, penat isteri saya, rahmatilah dia, Allah, sayangilah dia. Nurul Huda yang kerja hospital pula kan, dah sekarang apa shift kadang-kadang kena lebih-lebih waktu shift, penat dengan campur takut lagi, bertambah-tambah berat, balik rumah nak jaga anak lagi, suami pun nak kena layan juga, anak, suami. Begitu juga abang-abangmu sama. Tengok, ni saya cerita seorang suami tengok isteri, cakap, ya Allah, kesian isteri saya, astagfirullah wa atubu ilaih, saya minta ampun ya Allah,
Saya bertaubat, saya banyak susahkan isteri saya minta ampun ya Allah. Kesian ni, teruk dia kerja ya Allah. Rahmatilah isteri saya sayang. Seorang isteri pun sama, seorang isteri pun tengok suami sama juga. Ya Allah, saya sayang suami saya. Azdi Fizal, doakan saya ustaz dapat anak. Saya doakan Azdi Fizal, Allah beri anak soleh-solehah. Dia beri anak sebab dia sayang, dia tahan pun sebab dia sayang. Itu baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi selalu istighfar malam kakak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Cuba kakak abang baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Ada satu hadis Nabi, siapa baca ni 3 kali, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun pada Engkau. Bila kita minta ampun pada Allah, Allah maafkan semua dosa-dosa kita. Imam Ahmad bin Hanbal kata semua doa dia Allah kabulkan. Ada satu cerita saya dengar, dekat Pakistan ada satu orang doktor pakar. Dia nak terbang satu tempat jauh, mungkin tuan-tuan pernah dengar. Nak terbang tempat jauh. Sekali bila dia nak terbang, takdir Allah hujan lebat dan cuaca tak elok, kapal terbang tu delay esok baru ni. Tapi dia esok dia ada pagi-pagi, dia ada meeting penting, dia nak kena pergi juga. Dia doktor pakar. Sekali doktor yang hebat, dia nak pergi macam mana, dia pun cari kereta, dia cuba juga pergi sebab dia mesti hadir, penting, wajib dia pergi. Sekali dia pun pergi. Sekali dia mula nak pergi je abang kakak, baru dia mula nak pergi, tiba-tiba dia pun cari-cari kenderaan, dapat. Dalam perjalanan takdir Allah, tengah-tengah jalan tiba-tiba ada pokok pula jatuh, macam tu lah, ada tanah runtuh begitu. Sebab cuaca tak baik, jadi dia pun tak boleh teruskan. Dia pun tak nak undur pun jauh, nak pergi sana pun jauh. Ya Allah, macam mana nak buat? Dia pun fikir-fikir nak berehat. Tiba-tiba dekat kampung tu nampak ada rumah, jauh pada orang tu ada rumah. Dia pergi kat rumah tadi, dia pun beri salam, Assalamualaikum, beri salam. Tiba-tiba bila beri salam kat rumah tu, ada makcik tua keluar. Dia kata, makcik saya nak tumpang rumah ni, makcik tinggal dengan siapa? Kata makcik tu, mainlah tidur ke rumah makcik nah. Makcik ada anak seorang tapi dia sakit. Masuk rumah. Bila masuk rumah, makcik tu bagi tempat tinggal, bagi dia makan. Dia pun nak tidur. Dia kata, pakcik, mana anak makcik? Mana anak makcik? Makcik tu pun kata, dia betul-betul stres. Dia orang baik, berdoa. Doktor tadi orang baik. Dia nak pergi tapi Allah betul-betul terdesak, nak kena pergi juga. Dia tak dapat juga. Tanah runtuh, pokok jatuh, dia tak boleh pergi. Nak cerita lah, nak sangat, tapi tak dapat. Ya Allah, macam mana nak buat ni? Tolonglah ya Allah, macam mana nak buat? Nak juga ni, tolonglah ya Allah. Kita kadang kan, ya Allah saya nak ni ya Allah, tolonglah ya Allah. Nak juga ya Allah, tak kira nak juga. Kalau kita gitu, kalau macam anak-anak kita kadang-kadang, macam anak kita nangis kan, kaki hentak kat lantai kan, nangis, mak nak juga mainan ni, nak juga, nak, mak nak juga makan ni, mak nak aiskrim, nak juga. Kalau nak, dah nampak nak, nangis. Kalau kita tengok anak-anak kecil-kecil kan, anak kita ramai ada seorang dua macam tu. Kalau anak 4 orang, ada seorang, ada 7 orang anak, ada 2 orang anak macam tu. Kalau dia nak, dia nak. Adik-beradik begitu, Allah buat beza-beza. Dia seorang yang paling teruk. Dia kalau dia nak, mesti dia dapat. Kalau tak dapat, dia hamuk semua sekali. Macam-macam anak. Jadi tuan-puan tahu tak apa jadi? Dia pun, makcik tu kata, dia tanya mana anak makcik? Dia ada kat bilik nak. Kenapa dia sakit? Dia tak boleh bangun. Dia ada satu sakit apa makcik tu cerita. Orang kat hospital tu kata, ada 2 doktor yang pakar yang berani buat ni operation. Orang lain tak berani, ada 2 orang je doktor yang berani. Tapi doktor seorang yang ni payah, yang seorang lagi ni nak bayar dia. Dia lah doktor pakar kan, kepakaran dia kan. Jadi dia nak pergi satu hospital. Kalau macam nak cepat tu je lah, kena ikut hospital swasta ke apa begitu. Tapi bayaran dia banyak. Bayaran dia banyak. Dengar je tu, makcik tu kata tak mampu lah makcik nak. Makcik tak ada apalah. Makcik pun doa je lah dengan Allah. Makcik tu cerita kat doktor tu. Dia pun tak tahu orang tadi doktor. Apa makcik doa? Doktor tu kata, saya doa dapat jumpa doktor tu. Dia pun sebut nama doktor tu. Dia ingat hari-hari dia doa, ya Allah, takdirkanlah satu hari nanti anak saya ni dapat berubat dengan doktor ni. Ya Allah, tolonglah saya Allah. Satu hari nanti bagilah anak saya dapat berubat dengan doktor ni ya Allah. Tolonglah saya Allah. Dia kata, tolonglah saya Allah. Satu hari nanti bagilah anak saya dapat berubat dengan doktor ni ya Allah. Tolonglah saya Allah. Dia tu, tolonglah ya Allah, saya nak berubat dengan doktor ni ya Allah, tolong. Takdir Allah, doktor tu betul menangis. Kata doktor tu, makcik, saya lah yang doktor yang makcik nak jumpa tadi. Apa dia kata? Makcik, saya lah doktor yang makcik nak jumpa tadi. Makcik, saya lah doktor yang makcik